Dekat YouTube saja okey. Tapi saya tak pastilah YouTube okey ke tak, sebab orang tak ramai tu takut dia dah padam. Muka surat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, saya tepat. Tadi tekan kita kan? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah yasha' yuzhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق Allahul Azim. Okey, lain sangkut-sangkut juga ya. Okey. Dekat TikTok pun sama, dekat muka buku pun sama. Jadi memang tak eloklah lain tu. Tak apalah, tunggu Ustazah buku dekat YouTube ya. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihah ni ayat-ayat Quran tadi kita hadiahkan kepada ibu ayah kita, guru-guru dan seluruh ahli keluarga kita, sahabat anda yang telah pun pergi meninggalkan kita, kembali ke rahmatullah. Okey, alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi iaitu surah At-Takatsur. Saya sambung buat salah ni. Saya nak tengok ni ya. Surah At-Takatsur. Okey, 652. Saya baca tafsir Al-Munir ya, 652. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 652, surah At-Takatsur, iaitu surah At-Takatsur, iaitu ada
Berapa ayat? 8 ayat saja. Okay, kita baca dulu at-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dah buat sedikit takatsur hari ini pada ayat yang pertama. Maksud dia iaitu surah At-Takatsur ni adalah surah Makkiyah yang mempunyai 8 ayat ya. Dimulai dengan ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur, artinya bermegah-megah telah melalaikan kamu. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Ataupun kita boleh katakan pada ayat yang pertama ini, di mana bermegah-megah telah melalaikan, takatsur tu banyak-banyak, membanyak-banyak, berbanyak-banyak. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Lepas tu dia kata hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini telah menegur ya orang-orang ataupun manusia yang selalu berlumba-lumba untuk memperbanyakkan. Cuma Allah tak sebut spesifik banyak apa. Daripada tafsir pada ayat ini, banyak tu maksudnya banyak dalam urusan dunia. Banyak harta, berlumba-lumba lah, berlumba-lumba cari harta, bekerja keras sampai tak kisah masa rehat, sampai tak kisah masa tidur, sampai tak kisah masa untuk family. Yang pentingnya mereka nak banyak. Walaupun mereka dah ada, tapi mereka nak banyak. Kalau rumah tu dah ada dah, berlumba-lumba nak buat lagi rumah tu. Contohnya rumah ada, elok dah. Kalau takat nak duduk nak dengan family, selesa dah ada dah. Tapi sebab kita tengok orang lain buat lagi, tambah, orang kata renovation lah kan, tambah dapur, kan, tambah depan, tambah lagi bilik, tambah lagi kolam ke. Sekarang orang buat kolam pula, buat kolam mandi dalam rumah apa semuanya. Jadi mereka akan berusaha untuk buat lagi, sedangkan umur dah tua dah. Umur tu sepatutnya urus hal-hal akhirat, bukan hal-hal dunia. Tapi mereka sibuk dengan urusan ni, berlumba-lumba untuk banyak lagi, lebih lagi. Rumah dah ada, ikutkan dah elok dah, reta semua dah elok dah, umur pun dah tua dah, tambah lagi, beli lagi rumah, beli lagi tanah, tambah lagi buat renovation. Sedangkan dapur tu pun dah besar dah. Ada orang-orang macam ni, memang ada ya. Rumah tu dah 2 biji dah ada, tambah lagi rumah besar, besar lagi pada rumah tu ada. Sebab orang lain ada rumah besar, maka dia pun banyak. Tu Allah tegur. Allah tegur yang mana Allah sebut Alhaakumut takatsur, kalian disibukkan oleh berbangga-bangga. Tujuan dia besar tu untuk akhirat tak apa, untuk buat sesuatu yang boleh mendatangkan keuntungan akhirat tak apa. Tapi yang dibuat tu hanyalah untuk keuntungan dunia, nak bangga. Pasal apa buat rumah besar? Pasal rasa bangga. Kalau kecil tak boleh bangga. Pasal kenal lagi cantik, kenal lagi besar, kenal lagi cantik, kenal lagi hebat daripada rumah orang lain. Itu memang menimpa penyakit-penyakit orang zaman sekarang ni. Dia bukan berlumba-lumba nak cari ilmu, dia berlumba-lumba nak untuk dunia. Untuk dunia ni Allah tegur ni, Allah tegur. Sibuk dengan memperbanyakkan dan mencari hal itu akan memalingkan diri kita daripada buat ibadat. Kita punya sibuk ni sampai tak ada nak buat
buat dah hal ibadat. Sebab kalau kita nak buat rumah, maka kita kena cari harta yang banyak. Bila hati cari harta yang banyak, mana boleh rehat? Tak boleh rehat lah. Meniaga lagi, tambah lagi perniagaan, tambah lagi harta, tambah lagi cawangan. Sebab kita kena hidup senang atas dunia ni. Sekarang ni kan banyak dah kita tengok founder daripada orang Melayu sendiri kan, orang Islam. Kita bangga sebab kita tengok ramai peniaga-peniaga orang Islam kita ya. Cuma kita risau bila depa ni selalunya kebanyakan orang muda-muda lah. Founder kosmetik, founder pakaian, founder jubah, tudung, founder apa nama lagi? Makanan-makanan tak kisahlah apa-apa sajalah orang sekarang ni duk jual ikan bilis lah, jual produk-produk makanan. Kalau kita tengok siapa yang aktif TikTok, tengok macam-macam lah. Tak apa nak berniaga, jangan sampai lupa ibadat. Jangan sampai lupa ibadat. Yang tu saja. Jangan sampai tinggal ibadat. Sebabnya yang kita duk lumba-lumba sampai dia tegur sini tau. Dia kata, pada ayat yang kedua tu, bila dia sebut ayat yang kedua tu, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir artinya sehingga kamu sampai ke dalam kubur. Disebut di sini sampai ke dalam kubur tu dia kata hingga maut menjemput kalian dalam keadaan tersebut. Sedang-sedang mati. Punya sibuk siang malam, suami sibuk, isteri sibuk, tak dan jumpa, bisnes. Kalau hak cara bisnes, kalau cara-cara lain dia sibuk cara lain pula. Semua sibuk sampai tengok-tengok mati dah. Kubur tu dia sebut sebagai ziarah. Kubur tu disebut sebagai ziarah, bukan sebagai bermukim. Sebab tu dia kata hatta zurtumul maqabir. Dia maknanya ziarah kubur. Kita duduk dalam kubur tu ziarah aja, bukan duduk lama. Bukan bermukim di dalam kubur. Kita ni yang kekalnya di akhirat sana noh. Sama ada syurga atau neraka yang kekal. Dalam kubur tu bermukim je. Dua saja keadaan kita, sama ada taman-taman syurga atau lubang-lubang neraka. Jadi kita hari ni kena ingat yang kita cari-cari rezeki semua tu hak mana rezeki kita? Yang tu yang Nabi sebut apa? Rezeki kita yang asli, rezeki kita yang tulen, yang memang rezeki kita. Ada 3 saja yang mana kita makan, yang makan, tak makan lagi bukan. Tadi buat gulai tinggal nak makan malam ni. Nak makan malam ni kan. Gulai tu duk merayuk tu dalam rumah kita lah. Tapi bukan rezeki kita lagi. Tak ada balik rumah, accident, mati. Tak masuk dalam mulut lagi. Tak masuk dalam mulut lagi. Mana yang hak masuk dalam mulut tu rezeki. Apa yang masuk tadi? Hak makan tadi lah. Hak makan tadi tu rezeki kita. Yang tak makan lagi bukan rezeki kita. Yang kita cari banyak-banyak sangat tu. Hak makan tu rezeki kita. Pakaian kita, yang kita pakai sampai lusuh, itu rezeki kita. Yang kita pakai sampai lusuh. Ada baju pakai. Ada baju pakai, simpan sayang nak pakai. Dia belik-belik sayang nak pakai. Pakai, ada pakai. Tu rezeki kita pakai sampai lusuh. Pakai sampai lusuh. Pakai, pergi mengaji pakai. Ya. Kemudian yang kita sedekahkan. Hari ni sedekah berapa? RM1 ya sedekah. Belanja RM1,000. Sedekah RM1. Hak RM1 tu lah rezeki kita. Hak tu lah rezeki kita. Selain pada yang kita makan, selain yang pada kita pakai, selain yang kita sedekah, semua tu rezeki orang tinggal. Memang rezeki orang tinggal. Hak duduk dalam ikan semua rezeki orang tinggal. Jadi macam mana nak tukar jadi rezeki kita? Sedekah. Sedekah. Jadi tiap-tiap hari kita kena banyakkan sedekah lah. Sebab tiap-tiap hari, sebab kita mati nak balik ke akhirat, hak memodalkan hak sedekah tu. Hak memodal hak sedekah tu. Tapi kalau sedekah pun hari ni dah, esok pun dah, sebulan sekali, memang kita miskin dekat akhirat esok. Dunia je lah yang kaya. Lepas kita mati, itulah yang Nabi sebut 3 benda yang ikut kita, ikut orang ke kubur. Yang pertama, yang mana yang ikut kita ke kubur? Sanak saudara. Isteri ikut, anak ikut, adik-beradik semua ikut. Anak yang tak pernah balik pun, dia akan balik bila dengar kata kita mati. Anak dah 2 tahun dah tak balik, tapi dengar kata mak mati tu, ayah mati tu, dia akan balik. Sebab dia akan ikut kita sampai ke kubur. Adik-beradik lama dah tak jumpa. Tapi dengar kata jadi ni meninggal dah kemarin. Bila nak ziarah mayat, nama pun tak ada, dah tinggal mayat je. Bila nak ziarah mayat,
Nama tak ada dah. Nama tak ada bunyi aja. Bila mati tak ada nama dah. Jenazah mandi bila? Tukar tu nama. Jenazah mandi bila? Pukul berapa nak mandi jenazah? Lah jenazah duduk di mana? Nama dia elok-elok orang duk panggil selalu. Nak panggil nama dia. Elok orang panggil Kak Kia, Kak Timah. Tak ada dah. Nama hilang dah. Terus tukar jadi jenazah. Jenazah balik dalam pukul 10 saat lagi lah. Lepas tu kami pun nak nak semayang, kita tanam sebelum zuhur. Adik kat belakang pelan sikit, Dek. Kat belakang pelan sikit ya. Tak apa. Kita tegak juga. Tapi kalau dia pun bunyi baik pula. Pelan-pelan, main pelan-pelan. Main juga tapi pelan-pelan. Mulut diam. Okey, lepas tu jadi nama pun hilang. Yang ada 3 tu saja ikut kita. Pertama, keluarga. Memang keluarga akan ikut. Kawan-kawan yang lama dah tak jumpa pun mainlah teriak tangis. Pernah buat salah dengan kita dulu, main minta maaf. Minta maaf, dia dah jadi mayat dah. Tak boleh dah nak maafkan dia sebab dia dah jadi mayat dah. Minta maaf, teriak tangis dulu. Aku pernah buat kat hang. Saya pernah tengok ada seorang tu dia mati. Bila mati, kawan-kawan dia main duk teriak tapi katil dia. Dia hospital. Minta maaf lah. Aku buat salah kat hang itu. Teriak ni, 2, 3, 4 orang duk teriak. Jadi kami nak tengok je lah nak buat macam mana. Kawan dah memang ni kan. Sebab tu kita jangan sampai terlambat. Buat salah orang minta maaf, jangan sampai terlambat. Kalau dia dah pergi, esok dia tuntut kat kita, dia tak tuntut dah tak maaf. Dia tuntut amalan kita. Dia tuntut amalan kita tu dia tuntut. Habis amalan kita bagi, dia pula minta kita ambil dosa pula. Tu jangan kata orang. Bukan senang ni benda ni. Lepas tu yang pertama adik-beradik ikut. Yang kedua harta benda. Kereta dia hak baru beli, orang bawa lah nak pergi hantar jenazah. Motor dia, kereta dia. Kan orang ramai main rumah. Mana cukup kereta kan? Ada lagi tak kereta? Ada. Ambil kunci tu, ada lagi. Kereta arwah ada 4 buah biji. 4 biji kereta. Ada 4 biji kereta arwah. Kak Munir hari ni okey, sihat? Ada perubahan tak? Baru dia demam lah. Kebanyakan yang iklan sekejap lah. Iklan saya. Kebanyakan yang minum Umairah biasanya pertama dia tak sihat dalam minggu pertama tu. Dia demam ataupun dia pening dan dia sangat banyak buang najis lah. Biasanya sebab penyakit dalam dia nak pulang. Pertama sekali usus lah. Keluar ke batu ni? Kak Masih tu mau masak kancing kan? Kak Masih. Pasal saya tak siap tukar, jadi nampak itu nampak apa kulit. Tak siap ni. Lepas tu dia pun doa abang demam kan, jangan berhenti, minum je. Insya-Allah dia nak buang tu. Lepas tu dia okey. Okey, jadi tak apa. Lepas tu minggu kedua, minggu ketiga nanti dia ringan. Insya-Allah nah. Okey. Apa lagi yang saya nak cakap tadi? Okey, yang ikut harta ya. Harta ikut kereta, motor. Ada. Arwah ada kereta lagi, ambil kereta. Jom kita pergi. Bawa pergi. Dan yang ketiganya amalan. Amalan dia pun ikut sekali. Jangan ingat amalan tinggal lah. Tapi harta tak ikut tu. Harta yang bukan milik dia, yang milik dia, yang masih dia belum guna, memang tak akan ikut dia. Last kali Nabi kata, pergi 3, tinggal 1, balik 2. Apa yang balik? Bini yang cinta dekat dia, sayang, teriak, melebek keluar hingui pun tak akan masuk dalam lubang. Pernah dengar cerita tak orang masuk dalam lubang sekali? Selama ni dok no. Habis-habis dia buat kemah dekat kubur ada lah. Pernah dengar cerita dulu dia buat kemah dekat kubur dalam seminggu kot halau balik lah. Dia pun tak minta tanam sekali, dia tak akan minta pun dia tanam sekali. Dia sayang macam mana pun takkan dia duduk di luar dia. Dia duduk baca Yasin, lepas tu orang masjid halau lah, tak boleh lah nak duduk situ tidur sampai seminggu. Tu pun jarang sangat lah cerita tu, sayang macam mana tak tahulah kot dia pun salah sangat kat lelaki dia lah kot. Kau macam mana kan? Tapi bini yang sayang, suami yang sayang pun dia tak akan masuk dalam. Dia tak akan masuk, dia tetap balik. Anak pun tetap balik. Lepas balik malam ni dia buat kenal-kenal, dia pergi lok balik. Betul tak? Ada orang ingat kat kita tak? Tak ada ingat. Hari mati tu kesian, kemarin baru jumpa je. Sihat lagi no. Lepas tu kita berapa minit kita ingat dia? Tak ingat. Kita kena ingat diri kita sendiri. Kalau kita kurang ibadat, siapa pun tak ingat kita dah. Tak ada siapa ingat kita. Jangan buat terkejut sangat. Memang tak ada siapa ingat. Anak pun tak ingat.
Anak pun tak ingat. Dia baca doa tu, haba-haba lepas sembahyang dia baca doa dah. Dia baca doa. Tapi kalau sampai 24 jam dia ingat kita, boleh tak ingat. Isteri insya-Allah kan kahwin lain. Harta yang kita tinggal, suami yang tinggal harta banyak tu akan jadi harta milik suami baru dia. Kita sayang nak guna ni. Atas dunia sayang nak guna. Lah kali yang kita mati macam kita kena mati, harta kita, laki kita menikah lain, bagi pula dekat bini baru. Nak buat macam mana? Tu memang harta waris. Dah kita dah masa hidup kedekut sangat. Nak beli kitab pun sayang, share dengan kawan. Kita share lah, lagi pun sebulan sekali yang kitab ni kita pakai lah. Kita share je lah nak. Share. Tak mau beli sendiri, nak share. Allahu Akbar. Lepas tu amalan masuk. Amalan masuk. Cuma ada golongan-golongan yang tolol sikit. Golongan-golongan yang bodoh sikit. Pasal tak depa bubuh segala-gala dalam kubur. Sebab apa dia bubuh dalam kubur? Dia bubuh segala kipas takut panas. Dia bubuh aircon pada tu. Bubuh TV, apa nak tengok TV jemur duduk dalam tu. Dia bubuh kereta Mercedes tapi hak yang replika lah. Dia bubuh kereta Mercedes, kokok isu nak naik kereta Mercedes di alam sana lah. Dia bubuh kereta dia tengok dalam YouTube. Kubur tu punya besar lah. Dia boleh seorang-seorang pakai lepas kipas, TV, peti air pun ada. Kubur sekali. Oh ya Allah ya Tuhan, punya lah. Dia bubuh semua komputer. Pasal dia ni memang suka main komputer, main game. Bubuh sekali komputer masuk dalam tu. Sebab banyak sebab tu orang suka korek macam-macam dalam tu. Silat-silat duit ringgit pun masuk dalam tu juga. Okey, jadi itulah kita bagi tahu di mana Rasulullah SAW bersabda, harta yang kita makan ada 3 saja. Harta yang kita makan, harta yang kita pakai, dan juga harta yang diberikan, iaitu yang kita sedekahkan. Bila kita tengok-tengok sekarang, kita hisap lah. Kalau Allah ambil malam ni nyawa kita, berapa harta yang kita dah sedekah. Bab makan tu tak apalah, kita memang duk makan lah, baju untuk pakai. Tapi hak kita bagi tu berapa banyak lah. Kadang-kadang sedekah lalu buat tak tahu je, tak pandang je kan. Yang kita infakkan untuk ilmu pun menjadi harta juga. Kita mengaji kena bayar iuran kan. Kita mengaji kena bayar iuran, kita mengaji kena beli buku, kita mengaji kena buat spek baru, kita mengaji kena boduk minyak kereta. Semua tu menjadi harta. Harta kita tu saya kedekut. Yang kedekut. Kadang-kadang mahal sangat nak bayar duit iuran. Kalau saya nak cerita anak murid saya lah kan, kalau yang duk mengaji online, kalau dia berhenti, dia tak akan bayar iuran. Pergi lagu tu ya. Berapa ramai beratus pun saya rasa tak pernah dia pun rasa dia pun bayar tu adalah harta dia pun, bukan harta saya pun. Harta saya atas dunia tu kalau saya makan, kalau saya tak makan, saya sedekah, dia pun dapat pahala. Kalau saya tinggal jadi harta waris saya, tapi hak dia pun bagi tu kebanyakan tak akan bayar iuran. Dan ada setengah tu nak janjilah, kita tak suruh janji pun, dia janji dengan ketua kelas, kau nak berhenti mengaji nak, tak apalah lagi 2 bulan kat kelas, duit kelas tu kau akan bayar kemudian. Serenap sampai lap. Koyuk pergi. Padahal mula-mula dia tolong bayar kat anak menakan dia. Dia dengan anak menakan dia sebulan 2 orang lah. 2 bulan tak bayar, 4 orang lah kira. 4 kali lah kan, 4 yuran lah. 4 yuran tu lengkap. Padahal cikgu sekolah. Saya kata bukan ustazah kira tau. Ustazah nak kira sedekah memang ustazah sedekah dah. Tapi kan otak ni tak tahu pergi mana. Semua nak free, ya kan, sungguh. Allahu Akbar. Itulah saya kata kena tengok. Yang kita takut sangat nak bayar tu sebenarnya adalah duit kita dekat hari akhirat tu. Yang kita bagi tu sebenarnya duit kita dekat akhirat yang kita nak bergerak tu, yang nak menjadi modal kehidupan kita kat sana. Okey. Jadi kemudian terusnya kita tengok dekat ayat ni juga dia menegur. Orang-orang dulu dia sampai mati, nak mati pun dia pesan, kalau aku mati tolong buat kubur aku bergelok. Sebab masih nak bermegah-megah. Nak megah-megah. Tu dalam mati dah tu. Dia pesan, kubur aku kena bagi elok pada orang lain. Kubur aku kena bagi elok pada orang lain. Jadi sebab itulah keluarnya ayat ni, alhaakumut takatsur, berlumba-lumba sampai tak boleh fikir hang dah mati dah, apa lagi yang ada. Kubur yang paling syar'i ni dibakar. Itu kubur paling syar'i. Ingat kita ada mak ayah kita mati kan? Jangan duk hias kubur mak kita dengan lebih-lebih sangat.
Konon-konon kita banyak duit, pergi duk buat kubu lah, pergi duk bubuh bagi segak lah. Nak tanam pokok tak apa. Bubuh bagi cantik, buh simen, buh tiles, itu bukan syar'i. Mak kita dah mati dah, dia harap doa kita, bukan kubur tu bagi elok. Orang Melayu kita lah ni dah berlumba-lumba dah dekat kubur. Sebab tu kita kena baca Alhaakumut Takatsur. Allah pernah tegur dah orang dulu. Hias kubur sampai pesan. Kubur mak bagi jadi elok nah. Kubur ayah kena bagi jadi elok nah. Naik bagi tinggi sikit. Bubuh tiles. Bubuh tiles, bubuh bagi elok, bagi kepung, bagi simen-simen. Dah mati nak buat apa? Dah mati nak buat apa? Dia mati dah nak buat apa? Ni dah kena tegur dengan Allah SWT dah. Ada satu orang kafir tu, dia masuk Islam sebab dia tengok kubur Raja Arab. Nama apa Raja Arab tu, kubur dia macam rakyat. Tengok orang raja-raja kita, kubur raja kita macam mana? Cantik. Kubur raja-raja kita tu, contohnya orang Melayu kita lah, masih lagi bagi cantik, bagi elok. Kita pesan kat anak kita nanti, mak mati memang ada duit nak buat kubur tu bagi elok, tapi hampa jaga bagi bersih sudahlah. Bubuhlah bantal-bantal bagi elok. Tak payah sampai nak bina tal semua, tak payah, mak tak mau. Hampa baca doa, hampa sedekah, hampa baca Quran, hampa doa dekat mak dalam kubur. Itu cukup. Sebab mak kalau dah mati dah tak ada urusan dengan dunia dah. Yang tu yang kita paling risau sangat ya. Boleh nampak ada Ustazah punya ni, Ustazah dekat TikTok okey dah? Okey, tolong like lagi ya. Like lagi banyak-banyak insya-Allah. Okey, kemudian itulah Ustazah kata, Allah memang tegur ni. Kalau kubur betul-betul ni di di Bakiak tu memang betul lah. Dia tak bantu je. Tak bantu je. Lepas tu tak cari tak jumpa dah. Mana satu? Dah meninggal tak cari tak jumpa. Pergi bila tak ada dah. Susun. Yang penting bukan duk tang tu baca, duk depan tu baca je dah, sampai je lah semuanya. Allah ni dia tak larang orang cari harta. Ya, sebab sahabat Nabi pun memang kaya-kaya. Sahabat Nabi pun kaya. Kalau kita tak kaya nak sedekah macam mana? Carilah harta, tak ada masalah. Yang masalahnya kita cari harta sampai lupa urusan akhirat. Ustazah pesan untuk yang minum Umairah kan, badan sihat dah kan, jangan tinggal tahajud. Hak tak makan tu tak makan lah, dia pun buat juga. Tapi bagi hak bonus, hak yang Allah bagi sihat tu, jangan tinggal tahajud. Malu kat Allah. Kita, umat kita lah ni, malu kat Allah kan tinggal tahajud. Malu sangat. Apa lagi yang kita boleh buat? Bangkit awal saja, baca Quran sebelum subuh, amalkan sebelum subuh, amalkan solat tahajud, jangan tinggal witir 3 rakaat. Mazhab Syafi'i memang 1 rakaat boleh, tapi buat 3 rakaat. Allah bagi sihat dah. Lepas isyak boleh, sebelum lepas tahajud boleh. Tak kisah. Kita lah ni cuma persediaan dia untuk balik ke akhirat je. Itu saja, ya. Okey. Bila Allah kata ayat yang seterusnya, iaitu kalian tadi Nabi sebut dalam satu hadis ya, iaitu riwayat daripada Anas bin Malik, yatba'ul mayyita thalathah fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Artinya mayat diikuti oleh 3 hal, 2 hal kembali lagi, dan satu hal tetap bersamanya, iaitu dia akan diikuti oleh keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali dan amalnya tetap bersamanya. Lain tak elok ya. Lain tak elok. Okey. Ahmad Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, usia anak Adam akan menua. Macam kita lah, makin hari makin tua, hakikat yang paling kita tak boleh elak, makin dekat dengan mati.
Tidak. Kan? Dulu kita jauh dengan mati. Sekarang kita setiap hari kita bangun pagi, kita dekat dengan mati. Setiap hari kita bangun, kita dekat dengan mati. Macam kita nak pergi bengkel solat lah kan. Kita counting kan, kita punya date kan. Kuih dekat. Kita andaikan sebelah hari bulan tu hari kematian kita. Makin hari makin dekat tak? Makin dekat. Makin hari makin dekat tak? Makin dekat. Cuma mati kita tak nampak. Sebab tu kita tak pernah kira. Sebab kita tak ada deadline. Kita tak tahu bila. Jadi maknanya setiap hari makin dekat, setiap hari makin dekat, setiap hari makin dekat. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah persediaan untuk kematian kita. Kena banyaklah yang Nabi sebut tadi. Nabi suruh kita banyakkan amalan untuk kita tinggal kekal di akhirat nanti ya. Supaya kita berhentilah mengumpat orang, berhentilah buruk sangka dekat orang, berhentilah judge orang. Yang kita hanya buat sekarang ni banyakkan amalan baik sangka dengan semua orang. Nampak macam mana pun baik sangka. Nampak macam mana pun baik sangka. Dia baik, dia bagus, dia okey. Dia Allah bagi jalan kebaikan pada dia. Itu je kerja dia. Kerja kita buat sekarang. Usia anak Adam akan menua dan ada dua hal yang tetap bersamanya, semangat dan harapan. Sekarang ni semangat dan harapan kita tetap ada. Kita ada semangat dan kita ada harapan. Sama ada semangat tu untuk dunia atau semangat tu untuk akhirat. Tengok macam mana. Agak-agak minta kita ni semangat dunia ke semangat akhirat? Semangat akhirat kot, no? InsyaAllah, no? Semangat akhirat kan? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab Allah simpan kita sampai hari ni, kita ada semangat untuk akhirat. Kalau masa umur kita 20-an, semangat kita untuk apa? Dunia. Saya rasa akhirat tu 5% pun tak sampai. 5% pun tak sampai. Harapan kita mungkin kita nak kerja. Tidak. Dalam fikiran kita nak kerja, kita nak cari pasangan hidup kita. Kalau kita dah kahwin, kita nak beranak pinak, kita nak ada rumah, kita nak ada. Sekarang ni kita ada semua. Kita ada semua dah. Kita dah ada semua dah. Tak kisahlah siapa yang dah kahwin ke, yang tak kahwin ke. Yang kahwin, cara kahwin dia dah ada rumah tangga, dia dah ada anak pinak, dia dah ada kerjaya, dia dah ada semua dah Allah bagi. Tapi dalam masa Allah bagi tu kali sikit pun tak nampak Allah bagi kat dia. Dia selalu sebut macam ni. Kebetulan. Kalau dia jumpa apa dia kata kebetulan hari tu. Apa yang kebetulannya? Tak ada benda kebetulan. Semua sudah ditulis oleh Allah. Tak ada hal yang kebetulan. Tapi kita tak nampak perbuatan Allah kat situ. Dan kita tak nampak kehendak Allah kat situ. Kita selalu lupa Allah. Bila Allah bagi kita sesuatu yang menyedihkan kita, kita lupa Allah ada kat situ. Kita selalu kata Allah, pasal apa Allah buat macam ni kat aku? Pasal apa aku jadi macam ni? Pasal apa nasib aku tak sama dengan orang lain? Kita lupa Allah. Sedangkan Allah ada ketika kita susah, Allah ada juga ketika kita senang. Dua-dua tempat. Kita duk ingat Allah ada ketika kita senang je. Ketika kita susah, kita marah Allah. Kita salahkan Allah. Kita tak pernah rasa bersyukur. Sebab itulah alhamdulillah ala kulli hal pada setiap masa. Syukur tahu Allah simpan kita sampai umur hari ni. Kita kenal fardhu ain tu apa dia. Kita kenal Allah tu ada macam Allah tu macam mana. Kita kenal hukum-hukum hakam semua kita kenal. Walaupun tak banyak kita kenal. Kalau dulu langsung tak kenal. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun hukum ziarah kubur. Sebab dia masih lagi pada ayat yang kedua, iaitu hatta zurtumul maqabir. Ziarah kubur ni adalah mubah, artinya harus nak ziarah kubur. Seseorang yang sibuk cari harta dan dia meninggal ketika itu, sama ada dimakan buaya, sama ada terbakar hangus oleh api, sama ada hanyut oleh ayak sampai tak jumpa mayat, tapi roh dia tetap masuk alam barzah. Roh tetap masuk alam barzah. Orang tu tak ada dah, tapi jasad tu tak ada dah, tapi roh tu ada. Sebab lah ni kita kena bagi roh tu makan. Kalau roh tu tak makan, itu yang dia jadi dia jadi lemah bila nak jumpa dengan Allah. Roh makan dia apa dia? Kita minum dulu ya. Cari Sat. Coba. Apa tak jawab? Selama ni tak boleh makan.
jawapan pun tak yakin. Banyak jawapan ni. Makanan roh adalah ilmu. Kalau main majlis ilmu tu makanan besar, kenduri besar bagi ilmu. Dapat main mengaji. Banyak makanan yang sedap-sedap dalam majlis ilmu. So roh tu dia akan sentiasa sihat, dia akan sentiasa segar dengan ilmu. Makanan roh adalah ilmu. Kalau kita tak tahu makanan dia, kita tak bagi makan lah. Kena bagi makan lah. Seminggu berapa kali bagi makan. Majlis-majlis ilmu fardu ain, majlis-majlis ilmu zikir. Jadi kena bagi dia makan. Bila dia makan, dia dah kenyang, dia dah tak kisah dah makan makanan luar. Makanan batin zahir, makanan kita duk makan tu lah. Tapi makanan batin tu, makanan roh tu adalah majlis ilmu. Adalah ilmu. Di majlis-majlis ilmu adalah zikir-zikir. Adalah Quran. Ya? Itulah makanan dia. Roh sihat kalau dapat makan tu. Alhamdulillah. Kita nak kena jaga dua juga. Jaga roh, jaga jasad. Jangan jaga roh saja, jasad tak jaga. Hak roh mau bagi makan, tapi jasad biar je. Lembek, tak larat, letih. Sudahnya dia tak boleh nak buat lebih sebab dia dah penat. Kan? Jadi bagi makan ya. Okey, kemudian seorang penziarah mulai akan mengucapkan, ni ada etika ziarah kubur. Apa etika ziarah kubur? Mula-mula ucapkan salam kepada ahli kubur pada posisi kepala si mayit. Kamu panggil mayat, kamu panggil mayit. Mayit. Assalamualaikum. Ya. Ha. Ya darul qaumul. Tak ingat dulu Ustazah bagi dah itu ni. Sampai ke apa dah kan? Lagi sekali. Assalamualaikum ya darul qaumul mu'minin. Inna insyaallah habikum lahiqun. Ada dah dulu bagi. Okeylah. Kenapa itu? Jangan bagi assalamualaikum ya ahli kubur, ahlal kubur. Tak boleh sebab dalam kubur ada syurga, ada taman-taman syurga, ada lubang-lubang neraka. Assalamualaikum tu salam sejahtera untuk orang yang berbahagia je. Tu kena faham. Bila kita bagi salam dekat orang-orang Darul Qaumul Mukminin, perkampungan orang-orang mukmin. Kita doakan ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah semua letakkanlah kami semua dalam perkampungan orang-orang mukminin dan kami bersatu, berehat, bertemu bersama-sama dalam perkampungan orang-orang mukminin bersama dengan ahli-ahli keluarga kami yang telah kembali awal lagi ya Allah. Siapa mati dulu tunggu dekat kampung mukmin. Siapa pula menyusul, depa jumpa. Oi. Ustazah, jumpa ustazah balik no. Kak Midah pergi dulu. So Kak Midah pergi dulu. Kak Midah. Kak tak apa no. Kak Midah pergi dulu. Kalau pergi dulu masuk kampung mukminin tak apa. Tak ada dah nak buat macam-macam dunia ni. Tak gaduh nak semayang, tak gaduh baca Quran mati, terus masuk kampung mukminin semua orang mau. Tak mau? Tak mau. Lepas Kak Midah masuk, saya masuk. Kak Midah tunggu, Kak Midah tahu pasal ada orang abang. Selalu macam tu. Kalau orang dia kenal, dia akan bagi tahu. Siapa kenal dengan si Fulan? Baru meninggal petang tadi, tak lagi sampai. Bang kembang pula kosong. Dia tunggulah sebab dia kenal. Dia kenal Ustazah. Ustazah tunggu mai kat Mazdi pula. Mai kat Mazdi pula. Kak Midah, geng kita mai pula. Dengar kita kata meninggal semalam. Jangan tak masuk hutang tu je. Jangan tak masuk hutang tu saja. Kalau masuk kampung mukmin, jumpa.
Itu yang saya kata doa. Kalau ya. Ulang ayat apa? Oh, tu cerita ulang tak, memang tak ingat kau. Kalau saya kata tak kira dapat, kena tulis. Ada dah, nanti kita bagi dalam grup. Siapa ada, saya dah ada bubuh dalam grup. Ada dalam masjid Taman Bilian kan? Muslimat Masjid Taman Bilian ada tak? Siapa tak ada grup lagi, bagi tahu, kita bubuh dalam tu. Okey. Lepas tu masuk ke masjid pula. Lepas tu semua nak masuk pula kan? Dah dia masuk dengan ju. Dia pergi jalan mana pun kena batik dia orang. Tunggu pula kat Midah, kat masjid kita, geng kita main lagi dia orang. Duk rehat situ. Duk rehat situ. Ketua kelas pergi dulu, dia kata. Duk rehat situlah. Berapa tahun? Tak kira apa? 100 tahun, 200 tahun. Tapi sat saja nak 200 tahun, 300 tahun nak hak nu kekal abadi. Duk dalam kubur pun tak lama mana, 100, 200, 300 tahun. Lama tak? Tapi seronok. Sebab rehat. Tak gaduh dah baca Quran, tak gaduh buat apa dah, rehat je. Sembang, main game lain pula. Main, dengar kata mati awak tak main ke sini. Tu jaga. Cari tak jumpa. Tak jumpa. Akak semua jumpa semua nah. Jumpa sekali nah. Akak jumpa semua, insya-Allah kawan-kawan kita dekat. Tu line dah putus dah tu. Jumpa semua insya-Allah. Kita kena betulkan hatilah. Kita mengaji ni kena ikhlas. Nanti nak mengaji pasal apa? Kan nak mengaji pasal apa? Nak mengaji tu halau ke mana? Betulkan, baikkan niat kita. Mati tetap mati. Tapi tak tahu bila, yang tu je. Biar mati hak elok saja. Okey, kemudian dia kata bagi salam. Pertama apa dia bagi? Salam. Lagi sekali, Assalamualaikum ya darul qaumul mu'minin. Inna insyaallah biqun lahiqun. Salam sejahtera, salam keselamatan, salam kebahagiaan kepada penghuni-penghuni kampung orang-orang mukmin. Kat sana ada kampung. Ada kampung. InsyaAllah kami juga akan menyusul anda tak berapa lama lagi. Lalu kupuk dalam kereta, sini masjid, ada jalan raya, lalu je bagi salam. Lalu je bagi salam. Bukan Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Ahlal kubur. Jangan kata macam tu. Dalam kubur ada orang kena seksa, ada orang kubur, ada orang rehat. Salam tu hanya untuk orang rehat. Kalau kita salam dekat orang kena seksa, macam kita cantik, rata cantik. Selamatlah hang kena seksa, selamatlah. Dia marah juga pasal kita buat macam tu. Sebab tu kita bagi salam untuk orang beriman je. Sebab tu atas dunia pun kalau kita bagi salam dekat orang hak yang nampak pakai elok je, tudung, aurat semua elok, kita kan boleh bagi salam sembarangan. Kalau dia tak pakai tudung, dia tak tutup aurat, dia jenis buat maksiat, kita bagi salam niat untuk tarbiyah dia, tak apa. Kalau kita bagi salam Assalamualaikum tapi tak ada niat langsung lintah nak tarbiyah dia, seolah kita hina dia balik. Macam kita cantik. Cantik. Macam orang kata apa, perli lah. Macam kita perli. Sebab tu salam ni jangan lupa. Jumpa orang bagi salam. Sebab salam tu adalah satu doa yang terbaik untuk orang mukmin. Salam sejahtera. Dan salam tu yang paling best sekali bukan untuk kita tahu. Bila dia kata Assalamualaikum, selagi sekali dengan mak-mak yang kita mati tu, dia bagi salam. Doa dia tu, doa sejahtera kat atas kamu semua. Kamu semua termasuk mak kita, ayah kita, kawan kita bagi salam, kita kena jawab Waalaikumsalam. Lebih sikit warahmatullah. Kalau dia bagi Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia kata Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwan. Waridwan warahmah waridwan. Faham tak?
Jadi kena bagi salam. Jangan jumpa hai. Rugilah jumpa orang jadi hai. Okey, kemudian dia kata selepas kita bagi salam, kita duduk, kita menghadap ke kiblat dan kita doa. Kita doa ya. Kita bagi salam, duduk dekat kepala dia tu. Menghadap ke kiblat ya, duduk dekat bahagian kepala dia. Kemudian kita menghadap ke kiblat dan berdoalah. Berdoa dan dia agar dia memberikan rahmat dan ampunan. Dia tu yang ni Allah lah. Allah bagi rahmat, Allah ampun doakan dia. Ya Allah ya Tuhanku, berilah rahmat kepada ibuku ataupun sahabatku yang mati ni, nama si fulan lah, dan ampunkanlah dosa dia kepada dirinya, ampunkan dosa saya sama. Kita pergi ke kubur, kita minta, adik pelan sikit dek, pelan sikit suara. Tak apa, mereka main tak apa, kita tegur saja. Okey, maknanya minta ampun kepada orang tu, minta ampun kat kita, dan minta ampun kepada seluruh muslimin muslimat. Kita kadang-kadang pergi minta ampun kat dia je kan, tak sebut kita kan. Adab dia, ya Allah ya Tuhanku, berilah rahmat dan keampunan kepada si fulan yang meninggal ni, buh nama dia, kepada diriku dan seluruh muslimin muslimat. Kadang kita pergi minta kat dia je. Okey, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazurul qubur, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah." Dulu aku larang orang menziarahi kubur. Sekarang ziarahlah kalian ke kubur, kerana ziarah kubur dapat membuat zuhud dunia dan ingat akan akhirat. Dan dia Nabi tak larang pun. Ziarahlah, boleh ziarah ya. Okey, kemudian dalil bahawa ziarah kubur dilarang tu tak ya? Okey. Okey, ayat 3 sampai 4. Apa ayat 3 sampai 4? Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Line tak elok juga ya dekat TikTok no. TikTok boleh tengok ulangan ke? Okey, TikTok ulangan tak ada, tapi Ustazah buat rakaman ke YouTube. Nanti tengok YouTube nah. Okey, apa maksud dia yang 3 tadi tu? Dia kata sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak tu apa dia? Al-Haqqu Takatsur tu. Jangan berlumba-lumba yang banyak tu. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Macam ni Allah kata. Lepas tu Allah kata, kallalau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Okey, Allah kata, hampa jangan berlumba-lumba. Hampa jangan berlumba-lumba untuk dunia. Jangan berlumba-lumba. Satgi hampa tengok neraka, hampa tahu tak neraka, hampa tengok neraka, hampa rasa duduk dalam neraka, baru hampa tahu hampa menyesal. Dia ada 3 tau. Dia ada 3. Dia kata kalla sau ta'lamu, kalau kamu mengetahui, lau ta'lamuna ilmal yaqin, tahu tentang tahu ilmu yakin. Tahu tak ilmu yakin? Kita sekarang ni kita dah masuk syurga ke belum? Belum. Kita dengar tak syurga? Yakin tak? Yang tu ilmu yakin. Ada 3 jenis. Yang tu ilmu yakin. Neraka, ilmu yakin juga. Kita tak pernah lagi tengok neraka. Duduk dalam neraka, na'udzubillah, memang tak mau lah. Tapi kita dengar kisah neraka. Yang tu ilmu yakin. Lepas ilmu yakin, dia ada nombor 2, ainul yakin. Ainal yakin. Ainal yakin ni mata. Tadi kita dengar pasal syurga, ilmu yakin. Kemudian kita nampak syurga. Once kita nampak syurga, ainal yakin. Haqqul yakin,
Bila kita masuk dalam syurga, kita rasa nikmat syurga, haqqul yaqin. Baru betul-betul duduk dalam syurga. Allah sebut di sini, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur, kalla saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui, thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kelak kamu akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak kamu akan mengetahui, kamu mesti tahu, kamu akan mengetahui. Lepas tu Allah kata summa kalla sawfa ta'lamun, kamu kemudian kamu memang akan yakin. Pasal apa kamu yakin? Sebab kamu dah nampak ainal yaqin. Loh, ni baru ilmu yakin. Ilmu yakin ada orang sikit, ada orang banyak. Ada orang yakin betul yakin. Ada orang yakin sikit-sikit je. Tapi bila Allah ulang dua kali tu, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun, kalau kamu tahu ilmu yakin, kamu dah nampak, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ilmu yaqin, lagi ainal yaqin, haqqul yaqin. 3 benda. Hak satu dulu, hak satu je lalu, ilmu yakin je. Ilmu yakin. Allah kata, kalau hampa tahu, hampa mesti tak buat. Lepas ni orang bukan kisah. Ada satu founder tu, dia kata apa? Apa saja yang mendatangkan harta, duit, saya akan buat. Pada maksud dia tu yang halal lah. Walaupun yang halal, saya tak akan rehat. Cukup dah. Sat dah. Saya tak akan rehat. Selagi saya boleh buat, saya akan buat. Memang dia tak rehat. Tengok dia pun memang bisnes kaya. Ini berlaku depan mata kita tengok. Buat rumah besar. Allahu Akbar. Dia tak akan rehat. Dia kata dalam hidup dia, seminggu 7 hari kerja. Seminggu 7 hari kerja. Tiap hari ada cuti? Tak ada. Istilah cuti tak ada. Tidak sehari 2 atau 3 jam. Untuk berjaya, kita tak boleh rehat. Dia pesan. Ini yang Allah kata, alhaakumut takatsur. Umar masuk 50 dah. Tapi tak berhenti lagi. Sebab dia kata tak boleh berhenti. Untuk berjaya, tak ada istilah rehat. Kalau mengaji ke akhirat yang tu memang takut nanti ilmu yakin tu ada, ainal yakin tak ada lagi, tak nampak. Allah kata ainal yakin mesti menyesal. Kalau ilmu yakin memang semua orang tahu. Sampai peringkat ainal yakin, Allah kadang tengah dah tak ada apa, tak ada nak buat apa. Apa pun tak ada. Hari-hari berniaga, hari-hari sibuk, hari-hari bisnes, buka lagi kembang lagi, buka lagi kembang lagi. Haqqul yaqin, Allah masuk dalam. Apa boleh buat? Patah balik tak boleh dah. Masya-Allah, sayang. Lah ni kita, walaupun macam mana pun kita nak cari akhirat, nak cari dunia, Ustazah pesan satu saja. Semua sederhana, jangan lebih-lebih. Tapi lebihkan akhirat. Lebihkan akhirat, ya. InsyaAllah ya, semoga kita dapat keberkatan. Kita berhenti dekat ayat yang berapa tadi? Dua ni, keempat lah. Kita minggu lagi sekali tafsir, kita ambil ayat keempat. Ayat keempat ya. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat-Mu, berilah kami redha-Mu, matikanlah kami dalam husnul khatimah, jauhilah kami daripada sikap berlumba-lumba untuk dunia,
Berilah kami kekuatan untuk kami mencari akhirat kami yang kekal abadi dalam keadaan yang baik, husnul khatimah dan tempat yang baik abadi di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan balas kasihan ya Allah. Banyaknya dosa kami ya Allah. Terima kami sebagai hamba yang Engkau cintai dan Engkau redha ya Allah. Berikanlah kami kelapangan dan keluasan rezeki untuk kami mencari ilmu di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami hamba-hamba yang zuhud, hamba-hamba yang kuat beribadah, hamba-hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang diridai oleh syurga ya Allah. Himpunkanlah kami di dalam perkampungan orang-orang mukmin bersama keluarga kami, ibu ayah kami, sahabat handai kami dan seluruh jemaah yang mengaji bersama-sama dengan kami ya Allah. Semoga kami sentiasa diterima oleh-Mu sebagai hamba-hamba yang benar beriman dan bertakwa. Tuntunlah kami ke arah jalan yang baik sehingga kami menuju di tempat yang terakhir dalam keadaan yang baik, yang soleh, yang beriman, yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga kami sentiasa menjadi hamba-hamba terpilih berada dalam majlis-majlis ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okay, Sakna